Kembali lagi kita pada ini dalam slot Remaja Sihat Negara Sihat. Bersama saya pada hari ini Tuan Syarifuddin dan saya selaku hos anda Sumayyah binti Muhammad Aziz. Pada hari ini kami menjemput Tuan Syarifuddin khas daripada Johor untuk kita menemu bual beliau mengenai isu penggunaan rokok elektronik dalam kalangan remaja. Sebelum kita mulakan terlebih dahulu, bolehlah Tuan memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih kepada saudari Sumayyah atas peluang yang diberikan kepada saya untuk sesi temu bual pada kali ini. Jadi, nama saya Muhammad Syarifuddin bin Muhammad Zahid dan saya berasal daripada Kota Tinggi, Johor. Saya telah berkecimpung dalam bidang kaunseling ini selama 10 tahun. Saya mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang kaunseling dan bidang kaunseling psikologi daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Sepanjang kerjaya saya telah membantu banyak individu dari pelbagai latar belakang menangani cabaran emosi, psikologi dan juga sosial. Saya percaya dalam pendekatan kaunseling berpusatkan klien ini dapat membantu klien dalam mencapai kesejahteraan yang menyeluruh. Saya juga berpengalaman dalam menggunakan pendekatan-pendekatan seperti Cognitive Behavioral Therapy, CBT dan juga terapi naratif, yang mana saya dapati pendekatan ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang klien saya hadapi. Baiklah, para pendengar pun sudah kenal dengan tetamu kita pada hari ini. Baiklah, kita bergerak kepada tajuk utama. Penggunaan rokok elektronik dalam kalangan remaja semakin membimbangkan akhir-akhir ini. Lebih merisaukan, kebanyakan pengguna rokok elektronik majoritinya terdiri daripada golongan muda. Meskipun rokok elektronik sering dianggap lebih selamat ataupun alternatif yang lebih selamat daripada rokok tradisional, banyak kajian menunjukkan bahawa penggunaan rokok elektronik masih boleh membawa kesan buruk terhadap kesihatan, terutamanya kepada golongan remaja, di mana mereka ini dalam fasa pembesaran dan berkembang. Lebih membimbangkan, trend ini semakin meningkat disebabkan oleh kemudahan akses dan pengaruh media sosial yang mempromosikan rokok elektronik sebagai gaya hidup moden. Tambahan pula, ulama juga telah mengeluarkan fatwa bahawa rokok elektronik ini hukumnya adalah haram, bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan." Hal ini dikatakan demikian kerana rokok elektronik dikiaskan dengan rokok tradisional, di mana kedua-duanya membawa mudarat kepada manusia. Baiklah, soalan pertama. Pada pendapat Tuan, apakah faktor penggunaan rokok elektronik semakin meluas dalam kalangan remaja sehingga menjadi trend untuk dijadikan sesuatu yang boleh dibanggakan sekiranya individu itu menggantungkan rokok elektronik di leher mereka? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Memang betul bahawa isu rokok elektronik ini telah tersebar luas dalam kalangan remaja. Jadi apabila kita ingin membahaskan tentang isu atau faktor yang faktor rokok elektronik ini tersebar dalam kalangan remaja, jadi pada pendapat saya boleh katakan yang di mana isu pertama adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Jadi mengapa saya mengatakan begitu? Kerana remaja sering mempunyai keinginan kuat untuk diterima dalam kumpulan mereka. Apabila rakan-rakan dalam lingkungan mereka mengambil rokok elektronik ini, jadi remaja lain akan lebih terdorong untuk mengambil rokok elektronik tersebut agar mereka tidak merasa ketinggalan daripada kumpulan mereka. Jadi mereka juga takut dijauhi oleh kumpulan mereka jika mereka tidak mengambil pendekatan rokok elektronik ini secara menyeluruh.
Selain itu, tekanan sosial juga menjadi faktor yang kuat dalam pengambilan rokok elektronik ini dalam kalangan remaja. Rakan-rakan mereka, yakni remaja yang sudah mengambil rokok elektronik ini secara tidak langsung atau tidak langsung mempengaruhi rakan-rakan mereka yang lain, sehingga rakan-rakan mereka tu mencubanya. Jadi dalam beberapa kes, mereka mungkin berniat untuk memperolok-olok atau memberi tekanan kepada rakan yang tidak mengambil rokok elektronik ini, sehingga mereka terlibat dalam gejala ini. Jadi itu adalah pendapat saya yang pertama tentang faktor yang mendorong remaja mengambil rokok elektronik ini. Jadi pendapat saya yang kedua adalah pemasaran yang menarik berkaitan rokok elektronik ini. Hal ini kerana banyak pengeluar rokok elektronik ini menggunakan iklan yang menarik minat pembeli, terutamanya kepada remaja, dengan berunsur grafik yang berwarna-warni, reka bentuk yang moden dan mesej yang menggoda hati pembeli. Dengan cara ini akan menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik kepada pembeli, dan seterusnya akan mendorong pembeli tersebut untuk membeli produk itu, iaitu rokok elektronik tersebut. Rokok elektronik ini juga seringkali dipasarkan dalam pembungkusan yang kelihatan futuristik, yang di mana setiap bungkusan tersebut mempunyai unsur-unsur yang akan menarik minat pembeli, terutamanya remaja, untuk membeli barangan tersebut. Rokok elektronik ini juga seringkali dipasarkan dalam bentuk produk yang mudah didapati dan juga tidak memerlukan kos yang banyak, berbanding kita nak bezakan kita nak beli rokok tradisional seperti tembakau. Jadi itu adalah pendapat saya yang kedua berkenaan faktor gejala isu elektronik ini kepada remaja. Jadi seterusnya apa yang saya boleh katakan adalah akses yang mudah juga mempengaruhi golongan remaja untuk mengambil rokok elektronik ini. Saya berkata demikian kerana remaja dapat membeli rokok elektronik ini dengan sangat mudah, sama ada secara atas talian maupun membeli secara fizikal. Walaupun terdapat sekatan undang-undang untuk mereka membeli produk ini, tetapi masih terdapat kelemahan di dalam sistem atas talian yang membolehkan mereka mudah untuk mengatasi kelemahan tersebut, dan seterusnya dapat membeli rokok elektronik ini dengan sangat mudah. Jadi di beberapa tempat, undang-undang yang mengawal penjualan vape kepada golongan bawah umur ini tidak dipatuhi dengan ketat. Jadi keadaan ini membolehkan remaja lebih mudah dan lebih bebas untuk mendapatkan rokok elektronik ini. Jadi seterusnya berkenaan faktor ini, saya boleh kata remaja ini mempunyai satu sifat yang di mana mereka sangat suka untuk mencuba sesuatu yang baru. Saya berkata demikian kerana pada usia remaja otak mereka mengalami perubahan yang pesat, terutamanya pada kawasan yang berkaitan dengan kawalan emosi dan membuat keputusan dan pengawalan impuls. Kajian menunjukkan bahawa remaja mempunyai tahap dopamin yang tinggi, iaitu bahan kimia di otak yang berkaitan dengan keseronokan dan akan membuatkan mereka lebih berminat untuk mencari pengalaman yang baru dan merangsang keseronokan mereka.
Remaja juga kadang-kadang ingin mencuba sesuatu benda ataupun tabiat yang dilarang atau berisiko sebagai cara mereka untuk menguji batasan dan peraturan yang ditetapkan oleh ibu bapa atau masyarakat. Ini juga sebagai satu contoh sebagai isu rokok elektronik ini. Mereka berpendapat bahawa mereka hanya ingin cuba benda yang terlarang. Seperti inilah kerana mereka tahu bahawa pengambilan rokok elektronik ini adalah dilarang di sisi syarak dan juga telah dilarang oleh ibu bapa mereka. Jadi inilah yang kita boleh kata sebagai proses pengembangan otak mereka sebelum mencapai usia dewasa. Jadi faktor terakhir yang saya boleh katakan adalah kebanyakan remaja mengalami tekanan seperti tekanan akademik di sekolah. Beban kerja sekolah yang tinggi yang diberikan oleh guru-guru mereka menyebabkan mereka merasa tertekan kerana kerja-kerja tersebut mereka tidak dapat menyelesaikan secara sendiri. Jadi mereka menggunakan pendekatan iaitu mengambil rokok elektronik ini sebagai salah satu cara untuk mereka melepaskan tekanan mereka secara menyeluruh. Selain itu, sikap ibu bapa yang terus-menerus menekan anak mereka supaya menjadi sentiasa yang terbaik juga menjadi salah satu tekanan kepada remaja. Dan akhirnya remaja ini menggunakan pendekatan rokok elektronik sebagai cara untuk mereka melepaskan tekanan mereka. Jadi itulah sedikit faktor yang saya boleh ungkapkan berkaitan dengan isu pengambilan rokok elektronik dalam kalangan remaja. Wah, sungguh tepat dan padat fakta yang disampaikan oleh Tuan Sharifuddin. Tidak salahlah kami memilih beliau untuk menghadiri dalam perbualan kita pada hari ini. Baiklah, saya teruskan melalui carian saya di TikTok. Antara salah satu faktor terbesar penggunaan rokok elektronik dalam kalangan remaja ialah mereka menganggap risiko yang rendah terhadap impak negatif yang mereka dapat daripada rokok elektronik. Ini kerana remaja pada hari ini lebih percaya bahawa rokok tradisional membawa kesan yang lebih bahaya daripada rokok elektronik. Untuk membuka mata golongan remaja di luar sana, boleh tak Tuan jelaskan apakah impak-impak negatif pengambilan rokok elektronik? Jadi terima kasih soalan yang diberikan kepada saya. Jadi bila mana kita nak membahaskan tentang rokok elektronik ini, ia mempunyai banyak perkara yang memudaratkan kepada kesihatan manusia. Dia juga memberi banyak impak negatif kepada kesihatan, terutama jika rokok elektronik itu digunakan dalam masa yang panjang. Walaupun ia sering dianggap sebagai alternatif yang kurang berbahaya berbanding rokok tradisional seperti tembakau, tetapi terdapat bukti yang semakin berkembang menunjukkan bahawa rokok elektronik ini setaraf bahayanya dengan rokok tradisional itu sendiri. Jadi kesan pertama yang saya boleh cakap terhadap pengambilan rokok elektronik ini, terutamanya kepada remaja, adalah akan memberi kesan terhadap sistem pernafasan manusia, seperti keradangan paru-paru. Penggunaan rokok elektronik ini boleh menyebabkan keradangan pada saluran pernafasan manusia kerana bahan kimia yang terdapat di dalam rokok tersebut seperti nikotin ataupun dan gliserin sayuran boleh menyebabkan iritasi pada paru-paru manusia. Selain itu, bahan-bahan di dalam rokok elektronik seperti nikotin akan menyebabkan seseorang itu akan lebih ketagih terhadap sesuatu benda, dan akan memberi impak dan akan memberi kesan dalam masa yang panjang. Seperti contoh
jika seseorang itu mengambil rokok elektronik ataupun rokok tradisional, walaupun mereka hanya mengambil pada masa yang pendek, tetapi kesannya akan berlarutan sehingga mereka dewasa. Jadi itu kesan yang saya boleh katakan, kesan rokok elektronik dan kesan rokok elektronik. Seterusnya, rokok elektronik ini juga akan memberi kesan terhadap sistem imun manusia. Hal ini kerana penggunaan rokok elektronik akan melemahkan sistem imun dan kesannya seseorang itu akan lebih mudah untuk menjangkiti virus yang berbahaya yang seterusnya boleh memudaratkan kesihatan manusia. Seterusnya, penggunaan rokok elektronik ini akan menyebabkan memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang. Kajian menunjukkan hubungan antara penggunaan bahan di dalam rokok elektronik seperti nikotin akan meningkatkan risiko gangguan pernafasan dan kecemasan, iaitu anxiety serta kemurungan kepada seseorang. Jadi itu adalah kesan-kesan yang saya boleh ungkapkan jika seseorang itu mengambil rokok, terutamanya rokok elektronik ini, sama ada dalam jangka masa yang panjang maupun jangka masa yang pendek. Terima kasih Tuan Sharifuddin di atas penerangan kesan pengambilan rokok elektronik dalam kalangan remaja. Saya dengar pun saya takut, jadi saya berharap remaja di luar sana yang mendengar timbullah rasa takut dalam hati mereka untuk mengambil rokok elektronik dalam kehidupan. Tambahan pula, saya sedar di media sosial sedang viral rokok elektronik dijual dalam bentuk pen marker untuk dijadikan sebagai salah satu cara pelajar sekolah mengaburi mata guru-guru mereka supaya mereka dapat membawa rokok elektronik itu ke sekolah secara sembunyi. Jadi Tuan, apakah peranan setiap pihak bagi membendung masalah ini daripada menjadi lebih parah? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Jadi bila mana kita nak membahaskan terhadap suatu isu yang memberi impak negatif kepada diri seseorang maupun masyarakat, jadi untuk membendung masalah ini, seperti masalah yang kita katakan, iaitu masalah isu rokok elektronik dalam kalangan remaja, semua pihak perlulah memainkan peranan mereka tersendiri supaya masalah ini dapat dibendung, seterusnya dapat memakmurkan negara kita sendiri. Jadi usaha pertama yang saya boleh katakan dalam membendung isu rokok elektronik dalam kalangan remaja adalah melalui kempen kesedaran yang dilakukan oleh banyak pihak. Hal ini kerana kempen kesedaran ini boleh memberikan maklumat yang jelas dan terperinci tentang sesuatu masalah seperti yang kita boleh katakan tentang isu rokok elektronik ini. Jadi di dalam kempen itu kita boleh menyatakan tentang risiko bahayanya pengambilan rokok elektronik ini terhadap kesihatan, sama ada kepada golongan remaja ataupun dewasa. Jadi secara tidak langsung masyarakat, terutamanya remaja, akan lebih sedar tentang kepentingan menjauhkan diri menjauhkan diri daripada rokok elektronik ini. Seterusnya, mengapa kita perlu membuat kempen kesedaran ini adalah banyak remaja tidak menyedari bahawa rokok elektronik ini adalah sering mengandungi nikotin, yang di mana kita sedia maklum nikotin ini memberi kesan yang sangat negatif kepada diri manusia, dan kesan yang paling ketara adalah ketagihan dalam masa yang panjang. Jadi
melalui kempen ini remaja akan lebih maklum tentang tentang bahan-bahan yang ada di dalam rokok elektronik ini, seperti nikotin inilah, kerana kesannya akan memberi mudarat kepada manusia. Jadi itu adalah usaha pertama yang saya boleh katakan. Selain itu, kerajaan juga perlulah menguasakan undang-undang dengan lebih ketat. Di banyak negara, undang-undang menetapkan remaja ini minimum untuk mengambil rokok elektronik ini adalah atas 18 tahun. Jadi dengan memperketat kawalan terhadap penjualan produk ini, seperti pemeriksaan umur yang lebih ketat di kedai, risiko remaja untuk mengambil rokok elektronik ini akan dikurangkan secara tidak langsung. Selain itu, pemilik atau penjual rokok elektronik kepada remaja, kita boleh dikenakan undang-undang yang lebih ketat, seperti dicas bayaran ataupun penjara tidak melebihi 10 tahun. Dan usaha ini secara tidak langsung akan memberi perasaan takut kepada penjual ataupun pemborong-pemborong rokok elektronik ini, supaya mereka tidak mengambil pendekatan rokok elektronik ini. Jadi pihak seterusnya, pendapat saya seterusnya adalah ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting, kerana ibu bapa ini adalah orang yang paling terdekat kepada seorang, terutamanya remaja. Jadi ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka mengenai bahayanya rokok elektronik ini sejak dari kecil. Mereka harus memberikan penekanan, memberikan penerangan yang jelas berkaitan kesan-kesan negatif jika seseorang itu mengambil rokok elektronik ini, sama ada dalam masa yang panjang maupun dalam masa yang pendek. Ibu bapa juga perlulah menunjukkan contoh yang terbaik, seperti menggalakkan anak-anak mereka untuk mengamalkan gaya hidup sihat, kerana melalui cara ini anak-anak mereka akan terbiasa dengan gaya hidup yang sihat, dan seterusnya mereka akan tidak berfikir untuk mengambil rokok elektronik ini sebagai salah satu cara untuk mereka melepaskan tekanan, kerana dengan mengamalkan gaya hidup sihat ini, kita dapat mengeluarkan peluh, dan kesan daripada pengeluaran peluh itu sendiri akan melepaskan tekanan dalam diri kita. Jadi ibu bapa juga perlu sentiasa peka terhadap tingkah laku anak-anak, terutama perubahan yang mencurigakan seperti keletihan yang berlebihan, batuk yang berterusan, kerana gejala-gejala ini mungkin disebabkan oleh pengambilan rokok elektronik itu sendiri. Jadi ibu bapa perlulah peka supaya dapat membentuk ataupun atasi gejala ini terhadap anak-anak mereka. Jadi itulah yang saya boleh katakan berkenaan usaha-usaha pihak yang berwajib ataupun pihak-pihak yang perlu pihak-pihak yang perlu ada di dalam usaha membanteras, ataupun kita perlu membanteras isu penggunaan rokok elektronik, terutamanya dalam kalangan remaja. Tuan Syarifuddin sudah senaraikan semua langkah-langkah yang perlu dibuat oleh beberapa pihak yang saya dengar tadi, ada daripada pihak kerajaan dan pihak ibu bapa. Jadi saya minta kepada dua pihak ini untuk ambil cara tentang peranan masing-masing, kerana mencegah lebih baik daripada merawat.
Apa yang saya boleh simpulkan ialah rokok elektronik bukan sahaja memberi kesan kepada diri sendiri, malahan memberi kesan kepada masyarakat lain yang terdedah dengan persekitaran yang mengalami asap rokok elektronik. Oleh itu, saya dan seluruh rakyat Malaysia mengharapkan setiap pihak perlulah cakna dengan tindakan masing-masing agar kita dapat menjaga kesihatan golongan remaja yang merupakan pewaris pemerintahan negara. Nampaknya masa mencemburui kita. Jadi sampai di sini sahaja temu bual kita pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Sharifuddin kerana kesudian menghadiri slot kita pada hari ini. Sama-sama. Saya sudahi temu bual kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.